Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman wa bihi nasta'in ala umuri din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال وزياد والدوال والرسول الحديث والدوال الجماعة المسلمين المسلمات والجماعة المسلمين المؤمنين والمؤمنين والمحبة والمسلمين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam ini 25 Zulhijjah 1441 Hijriah 1441 Hijriah bersamaan 14 Ogos 2020. Sekali lagi kita berlaku bersama-sama menunaikan salat Maulid berjemaah di Fatimah kita. Alhamdulillah dengan sempurna, baik dan mengikut SOP yang ditetapkan. Dan sekali lagi kita berkumpul dalam majlis ini yang merupakan seperti mana yang sempat disebut oleh Nabi SAW dalam hadis baginda sebagai Raudhatul min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua akan dikurniakan Allah Subhanahu wa taala rahmat dan barakah yang dibawa turun oleh para malaikat, kurniakan kepada kita sakit
sakinah, ketenangan, dan memberikan kita ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana yang ada pada hari ini, di mana pada suatu ketika kelihatan seperti wabak COVID-19 berjaya dikawal dengan sepenuhnya, tetapi disebabkan berlakunya perkara-perkara yang di luar jangkaan kita, maka jangkitan itu kembali meningkat, dan negeri kita, negeri Perak Darussalam pun tidak kecuali terbias. Jadi kita sama-sama berhati-hati, menjaga diri kita, dan mudah-mudahan Allah SWT akan melihara kita, insya-Allah. Itu tuan-tuan dan puan, apa-apa pun kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kita doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dululah kami bertawakal, berserah kepada dululah kami berharap, dan kepada dululah tempat kami kembali. Di maknanya apa-apa pun kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dah terbiar buat macam-macam, kita dah melakukan segala apa yang termampu dan berdaya, tapi apa-apa pun semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah SWT akan memelihara kita, berikan doa kita dan harapan kita yang terus kepada Allah SWT. Kenapa tuan? Kerana kita akan memiliki akidah, kita percayaan, pegangan, ikutan, keyakinan yang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tu Memang Allah, siapa tak Allah kan? Bila ada yang mengingkari arahan, Rasulullah SAW pun marah juga kepada tentera Islam yang tak mengikut arahan baginda dalam peperangan Uhud. Nabi SAW marah juga, tapi Nabi SAW tidak menyalahkan sesiapa. Nabi SAW tidak menyalahkan, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yakin bahawa semua yang berlaku itu ada hikmah, ada sebab, ada rahsia di sebaliknya. Apa yang berlaku dalam seminggu dua ni kebelakangan ini, pasti ada sesuatu yang kita tidak ketahui lagi, yang mana dia berada dalam Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apabila keadaan sudah lebih baik, kita sudah mula lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT beri peringatan lagi, beri peringatan lagi kepada kita. Jangan lupa, jangan lupa, jangan terlalu yakin kepada diri sendiri. Jangan terasa boleh putus hubungan dengan Allah SWT. Kita khawatir dah lagi, Allah SWT uji pula, dan kita pun terkena terbias juga sebenarnya. Jadi apa-apa pun kita berharap dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jemu-jemu memohon kepada Allah SWT supaya wabak COVID-19 ini akan hilang satu masa nanti, insya-Allah. Kerana wabak ini sebenarnya adalah datangnya dari Allah SWT untuk menguji kita, setakat mana manusia ni mau kembali kepada Allah SWT. Rupanya di luar sana masih ramai manusia yang sombong dan bongkak, yang tak mau mengakui kekuasaan dan keagungan Allah SWT. Mereka masih lagi mendapik lagi, dan mereka masih lagi bersifat angkuh. Allah SWT terus menguji mereka.
siang, kita berhentian. Saya siang dan malam. Pakar-pakar perubatan bekerja mencari jalan bagaimana untuk mengatasi wabak ini. Tapi usaha saja tak cukup. Tanpa adanya doa kan, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah dia apa yang kita faham dalam ilmu akidah, dan itulah yang diterapkan oleh Nabi SAW ke dalam dada para sahabat radhiyallahu anhu, yang diwarisi kepada pengikut-pengikut yang pengikut sampai kepada kita pada hari ini. Maka kita teruskan pengajian kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah, Arkanuha, Haqa'iqha wa Mufsidatuha, rukun-rukunnya, hakikat-hakikatnya dan perkara-perkara yang merosakkan, sampai pada surat 90, bab pertama, pasal pertama, perkara 2, bab 1, bab 2, falsafah keagamaan. Jadi ada orang kata falsafah ni menyaut je. Falsafah ini boleh menyesatkan manusia. Tapi falsafah yang bagaimana? Falsafah yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab akal kita ini ada batasan. Falsafah ini ialah garapan-garapan akal. Itu nama falsafah, kan? Garapan-garapan akal. Tapi garapan-garapan akal ini, kalau dia tidak balik kepada Allah SWT, dia akan menyesatkan manusia. Tapi kalau dia mengajak, membawa manusia kembali kepada Allah SWT, maka itulah yang dikatakan falsafah keagamaan. Setelah umat Islam berjaya memperluas pemerintahannya, kedudukannya semakin teguh, kehidupan semakin mewah dan suasana semakin tenang. Ini bermula zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Nabi belum lagi. Baru Islam baru nak berkembang. Zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun pemerintahan beliau, Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan yang murtad. Golongan yang murtad. Mereka kata Islam ni sampai Nabi wafat, yang lepas Nabi wafat Islam tak ada lah. Kita boleh keluar dari Islam. Boleh golongan murtad. Malah golongan murtad ni ada pula di kalangan mereka mengaku menjadi Nabi, menjadi Rasul. Contohnya Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab gelaran, Al-Kadzdzab tu maknanya pembohong besar. Namanya Musailamah, tapi gelarannya Al-Kadzdzab. Ada pula di kalangan mereka yang tetap dalam agama Islam tapi enggan membayar zakat. Pasal dia kata apa? Zakat ni bila Nabi wafat tak perlu lagi, tak wajib lagi kita orang Islam bayar zakat kepada pemerintah, tak wajib lagi. Kesedaran tak ada pilihan melainkan terpaksa memerangi golongan-golongan ini setelah dipujuk, diajak berbincang, diajak berunding, diterangkan tentang Islam, konsep akidah yang sebenar, konsep syariah yang sebenar. Tapi kita tak nak terima. Sayyidina Abu Bakar sebagai pemerintah terpaksa mengambil keputusan untuk memerangi mereka, supaya benda-benda itu tidak jadi barah yang boleh memusnahkan negara Islam, memusnahkan umat. Jadi kita sokong apa yang Asri Janduk cakap. Kita sokong dia. Perkara-perkara yang merosakkan umat mesti diperangi. Jangan dibiarkan, jangan disimpan, jangan dilindungi. Sesiapa yang nak kelihatan melindungi kegiatan-kegiatan tidak halal ini, sepatutnya dipertanggungjawabkan, dibawa ke muka pengadilan. Betul cakap dia. Tetapi yang salahnya, bila sampai satu ketika menuduh pasukan keselamatan tak sembahyang, boleh tak sembahyang, askar tak sembahyang. Tuan-tuan tahulah, sebab askar berjiran dengan masjid kita, berapa ramai askar yang sembahyang rumah.
main rumah kan. Mungkin ada seorang-orang yang nakal, tapi takkanlah semuanya jahat. Kalau tiada polis, tiada askar, maka negara kita akan jadi seperti negara Syria sekarang. Orang nak pergi masjid pun takut. Pergi masjid takut pergi tak kembali. Sebab keadaan orang, semua orang mesti ada senjata. Orang tak reti bedek pistol pun kena beli pistol juga. Sebab tak selamat. Keluar dia tak selamat. Negara kita jadi aman sebab adanya polis, adanya askar, adanya tentera. Kalau ada mereka yang tak menunaikan perintah Allah, mereka yang berkenaan itulah yang dinasihatkan, diajak ke arah kebaikan, diajak ke arah jalan Allah SWT, bukan pokok harta semua. Jadi itu pun tak betul juga. Baik. Ini kita tuan. Bila Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, keadaan semakin baik. Kerajaan Islam semakin berkembang. Kehidupan rakyat semakin stabil, semakin sejahtera. Sembahyang tarawih pun boleh tambah sampai 20 rakaat. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar 8 rakaat je sembahyang tarawih. Sampai Sayyidina Umar 20 rakaat. Sebab keadaan dah baik, tidak ada lagi keadaan waspada, bersiap sedia. Pula jadi perang. Kata zaman Nabi SAW, pula tengah sembahyang tarawih pula tentera kafir Quraisy serang pula kota Madinah. Tak ada. Kerana waktu itu kerajaan Islam dah kuat. Negara Islam dah melebar sampai ke Mesir, sampai ke Syam, sampai ke Iraq, sampai ke Parsi. Kerajaan Parsi untuk kerajaan Rom mengecil. Kerajaan Islam berkembang. Keadaan semua stabil kan. Mereka kan itu, mereka pun mula mengkaji Islam itu menurut pandangan falsafah. Maksudnya waktu itulah keilmuan ini mula berkembang. Kerana manusia sudah keadaan sudah jadi aman, maka manusia boleh menentukan kepada perkara-perkara yang lain. Tak perlu lagi kata nak tidur pun mata pejam-celik tidur ayam, takut berlaku muhara. Tak ada. Manusia boleh tidur lena macam kita hari ni kan. Tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh tidur lena. Tak perlu tuan-tuan letak pistol bawah bawah bantal. Pasal apa? Sebab keadaan dah aman sejahtera. Kerana apa? Kerana pasukan keselamatan berfungsi dengan baik. Pasukan keselamatan yang kita kata tak semayang tu, tak solat subuh tu, mereka jaga keselamatan kita 24 jam. Jadi kita boleh tidur dengan aman. Tak perlu kita letak pistol bawah bantal. Betul tak? Bola tiba-tiba ada orang macam rumah, kita boleh tembak on the spot. Tak ada kan? Semua langkah-langkah keselamatan kita bila uji, pasang grill, pasang grill kan, macam masjid kita ni kan, pasang grill, pintu separuh automatik, supaya bahawa dalam masjid ini terpelihara. Kita tak pasang CCTV je lagi kan. Kalau kita pasang CCTV dah memang sempurna dah lah. Ada pula malun-malun menceroboh masuk ke masjid, kita tahu siapa malunnya. Dia masuk jelinang, dia tengok mana tak perlu masjid dia, aku nak kopak, aku nak curi duit. Kalau ada CCTV nampak malun-malun tu, siapa dia, seorang ke, ramai ke, macam mana rupa dia. Sekarang ni susah juga kan, sebab masing-masing curi. Semua orang pakai emas, pencuri pun pakai emas juga lagi. Nak mencuri, nak pecah masuk rumah. Jadi sekarang ni kita tak perlu risau apa-apa sebab keadaan dah aman. Maka manusia memberi tumpuan kepada perkara-perkara lain, antaranya perkara-perkara berkaitan dengan keilmuan, memperkayakan ilmu tauhid akidah.
macam mana nak meningkatkan kefahaman umat Islam tentang akhir. Itu dia. Ya. Kesannya maka lahirlah perselisihan pendapat dalam masalah agama di kalangan mereka dan membahasnya dalam usaha mencari titik pertemuan mengenai perselisihan tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab zaman sahabat, zaman tabi'in ni dah tak ada Nabi SAW. Zaman Nabi ada apa-apa masalah, rujuk pada Nabi SAW. Jawapannya pasti wahyu dari Allah SWT. Tak ada lagi. Bila Nabi dah wafat, yang ada para ulama, maka ulama itu hanya berpandu kepada keilmuan yang ada pada mereka yang mereka ambil dari Nabi SAW. Ini di kalangan para sahabat. Maka adalah beza-beza. Mungkin benda yang asas sama, tapi benda yang cabang berbeza. Jadi itu dia. Maka apabila sampai kepada zaman tabi'in, zaman tabi'in, persisian akan ada. Dia akan ada dia. Ini hal-hal berkaitan dengan keilmuan mesti ada. Macam COVID-19, ada pula satu kaul mengatakan kuman COVID-19 itu boleh mengebak melalui makanan lumpur. Ada satu kaul, satu pendapat mengatakan disanggah pula oleh pakar-pakar perubatan yang lain. Mereka kata tak ada, kuman COVID-19 ni dia tak boleh mengebak melalui makanan lumpur. Ada khilaf kat situ. Khilaf apa? Khilaf ilmu perubatan. Bukan khilaf ilmu fiqh, tak. Itu ilmu perubatan tu. Belum lagi tentang ilmu agama. Kerana masing-masing ada ilmu, masing-masing ada kefahaman. Maka ada perbezaan dia. Tetapi dalam Al-Sunnah wal Jamaah perbezaan itu hanya pada perkara cabangan sahaja. Tidak pada perkara usul, perkara yang asas. Kita tetap percaya Allah SWT itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, Tuhan yang tidak akan sama zat dan sifatnya dengan makhluk-makhluk termasuk kita manusia. Itu memang asas akidah. Tapi benda yang kecil-kecil ada perbezaan. Ada perbezaan. Contohnya, ke mana pergi, ke mana kesudahannya, manusia yang meninggal sebelum akhir balik. Pernah kita pergi anak itu kita usia baru 28 tahun meninggal. Ke mana perginya budak-budak? Khususnya yang tidak beragama Islam, mana pergi? Rasanya dalam alam akhirat dia ke mana? Syurga ke neraka? Alim ada anak lelaki umur 8 tahun mati demam panas. Namanya Ahkau. Ahkau ni esok dalam alam akhirat ke mana pergi dia? Ke syurga atau ke neraka? Di sini ada khilaf. Ada pendapat yang berbeza-beza. Ada yang kata sebab dia belum akhir balik dia akan masuk syurga. Ada yang kata dia akan masuk syurga tapi dia jadi bidadara. Apa maknanya? Pelayan-pelayan dalam syurga. Ada khilaf. Ini benda yang dia bukan benda usul akidah. Dia benda buruk dalam akidah. Contoh, yang ni jadi perbincangan. Kan? Wallahu a'lam. Pada peringkat awal, akidah Islam adalah teguh dan tidak wujud sebarang perselisihan pendapat yang memerlukan perbahasan. Sebab apa? Sebab zaman tu Nabi SAW ada. Jadi apa-apa yang kuat jelas, dia rujuk pada Nabi SAW, Nabi yang bagi jawapan. Nabi bagi jawapan tu, dan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Apa-apa yang mai dari Nabi SAW itu bukan daripada diri Nabi semata-mata saja. Bukan Nabi suka-suka nak cakap, suka-suka nak buat, suka-suka nak bagi pengakuan. In huwa illa wahyu yuha. Mereka ianya wahyu dari Allah SWT. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi meragukan, macam
kata Nabi macam kisah bom. Kan? Dia buat pasti. Nabi tak makan. Tapi Nabi tak larang para sahabat makan. Para sahabat pergi cari buru, tangkap, kemudian buat sate. Bukan sate lah, buat berbungsu lah, buat panggang kan. Sahabat bulu pada Nabi. Pelawak Nabi makan, Nabi kata tak boleh makan. Aku tak makan benda ni. Sebab Nabi ni orang berlumpur. Sahabat-sahabat ada yang orang kampung bersiap. Dia faham tak? Nabi asal Kuala Lumpur, asal Mekah, orang Bandar. Kecil-kecil dulu dia duduk kampung Bani Sa'idah, dibesarkan oleh, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah Al-Asdi. Usia 6 tahun dipulangkan balik kepada bondanya Aminah. Duduk bandar balik, duduk Kuala Lumpur balik. Masa kecil-kecil tu ya hantar ke kampung Batu 3 Jalan Faham. Kenal durian, kenal hutan, kenal pokok-pokok buah. Tapi sesatlah 6 tahun mak bawa balik, duduk Kuala Lumpur balik, duduk rumah kondominium, apartmen. Jadi orang bandar balik. Pagi-pagi sarapannya Starbucks. Tengah hari donor, malam makan. Lupa dah sekali makan makanan yang opah bagi kecil-kecil. Nabi betul lah. Para sahabat dulu pada Nabi Nabi tak makan. Tapi Nabi tak melarang para sahabat makan. Maka ulama mengambil kesimpulan dari kisah itu bahawa tok itu halal dimakan. Adakah Nabi, perbuatan Nabi itu semata-mata Nabi pandai-pandai datang? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak ada masalah sama itu. Okay. Kalau ada perkara akidah berbangkit pun Nabi boleh jawab dan serta-merta kan. Macam hadis yang kita baca bawah tadi kan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru billah. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah dan jangan kamu berfikir tentang Allah, tentang zat Allah. Macam mana Allah Ta'ala ni ada dia, macam mana telinga, macam mana kepala, macam mana ada hubungan cerita ke? Tak payah susah fikir. Buat kuning kepala, lama-lama jadi gelisir ni. Tapi berfikirlah tentang kejadian Allah. Jadi bila kita melihat kejadian Allah, maka kita akan fahamlah tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Tengok macam mana Allah Taala atur matahari. Matahari ini tetap tunduk kepada perintah Allah. Dia terbit di timur, dia tenggelam di barat. Dia tak pernah lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Itu matahari. Kita manusia pasal kata perintah Allah. Perintah manusia pun kita kadang-kadang tak ikut. Muka cerita tuan cerita saya lah. Tapi kalau bukan gambar jadi lupa pula. Takkan bawa pula kain lidah dalam kereta. Kain lidah dalam kereta tu kau bawa dekat orang tengok pelik. Saat ni tak lepas tapi pakai lidah kat mulut. Wah haji tak apalah. Tak sengaja. Bukannya sengaja. Benda tu ada tapi tertinggal. Pasal takut kereta kan. Tengok gambar. Ya, orang masjid tengah sembahyang masa tiba-tiba boleh datang semua seorang-seorang kena saman. Tapi alhamdulillah kita dah ikut SOP yang ditetapkan. Sembahyang jemaah ada jarak. Sembahyang jemaah ada jarak. Sembahyang jemaah tidak panjang, dipercepatkan, khutbah pendek. Ikut semua. Masuk boleh nama. Tembak subuh. Kalau lebih tak boleh masuk. Kita ikut semua tu wallahu a'lam. Baik. Tumpuan Islam hanya pada asas-asas agama lalu diikuti dan diimani sepenuhnya tanpa kecenderungan kepada perbahasan dan falsafah. Sebab apa yang Nabi sampaikan, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Tak ada pun kita tanya kan. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, sikap mereka terhadap agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka tengok, tak ada mereka tanya-tanya. Dia tak macam Bani Israel kan, Nabi Musa AS suruh sembelih seekor lembu. Dia tanya je lembu macam mana, rupa macam mana, jantan ke betina, besar mana, warna apa, macam mana rupa.
sembelih seekor lembu, sembelih lah, cari lah lembu mana pun. Apa jenis lembu pun, lembu besar, lembu sadar ke, lembu bowoi ke, lembu asalkan lembu namanya. Mereka tanya macam-macam. Hingga susah mereka mencari akhirnya. Mesti baik jumpa seekor yang macam mana, yang ikut spek yang Nabi Musa bagi. Baca dalam surah Al-Baqarah cerita tentang lembu yang diperintah Allah SWT melalui Nabi Musa SAW suruh daripada surah sebelah. At-talbahu baqarah. Mereka tanya pula. Itu Bani Israel dengan Nabi Musa. Kita para sahabat tak. Para sahabat apa Nabi bawa? Sami'na wa kami dengar dan kami taat. Selepas itu berlakulah perkembangan dalam aspek perbahasan dan pengkajian. Permasalahan agama dan disatu dengan pengaruh kajian falsafah. Ini zaman-zaman tabi'in, orang yang berkembang usia dalam usia penduduk Islam dah ramai. Bukan saja orang Arab, orang bukan Arab pun duduk agama Islam. Di kalangan mereka ni ada yang cerdik pandai. Maka mereka bila mengenal Islam pun macam-macam dan mereka tanya. Macam sekarang muhalla memang Islam banyak pun mereka tanya tentang Islam ni. Sebab mereka ni baru nak mengenal Islam. Banyak perkara yang mereka tanya. Orang Islam yang nak kenal Islam banyak benda dia tanya. Dia tanya kenapa orang Islam tak makan balik bayar pasal lembu. Kita kata sebab apa? Sebab Quran dah sebut kata tak boleh makan babi. Qurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Dalam Quran sebut diharapkan kepada kamu makan bangkai, makan darah dan makan daging babi. Kalau Quran tapi tak nak cakap macam tu, this is prohibited in awal Al-Quran. Dia pun tak percaya Quran jawab. Kita kena bagi jawapan yang sesuai dengan pemikiran dia. Di situ timbul falsafah. Permasalahan agama tak disebut dengan pengaruh kajian falsafah. Itu para ulama Islam telah merujuk dan menggunakan falsafah untuk mempertemukan dan memperkuat hujah-hujah mereka. Jadi falsafah macam saya kata inilah darapan akal digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang akidah. Contoh kan, kenapa orang Islam bila sembahyang mesti menghadap ke Kaabah? Pernah tak kita terbayang soalan? Orang tanya, kenapa orang Islam bila pergi Mekah, Masjidil Haram, semua sembahyang menghadap ke Kaabah? Kaabah tu kan bangunan batu. Kata Islam tak sembah pahala, tak sembah batu. Ni nampak boleh sembah batu. Macam mana nak jawab? Kalau tak ada garapan-garapan akal melalui falsafah, kita susah nak jawab. Susah nak jawab. Kenapa orang Islam sembahyang tak boleh ke? Tak. Sembahyang ikut arah semua hati lah. Macam ni tak nak jawab. Kenapa orang Islam bila sembahyang mesti menghadap ke arah yang sama? Dia duduk mana-mana pun arah sembahyang dia, solat dia mesti ke arah yang sama, iaitu Kaabah Al-Musharrafah. Orang dalam Masjidil Haram menghadap kiblatnya Kaabah. Orang dalam kawasan Mekah kiblat dia ialah Masjidil Haram. Orang di luar daripada Mekah kiblat dia ialah kota Mekah itu sendiri. Kita sendiri pun bukan kita cari betul-betul tempat, kita mana kedudukan Mekah. Kalau ikut kompos 292 darjah Arab. Daripada pusing, daripada kosong ke pusing kan. Kalau kita ke atas 360 pusing, 90, 180, 270, tambah lagi 22 darjah ke arah barat laut. Itu arah, itu kedudukan Kaabah dari negara kita, kedudukan Mekah dari negara kita. Kalau duduk Afrika lain pula arah dia. Duduk di Jepun lain pula arah. Duduk di Rusia lain pula arah. Duduk Turki lain pula arah. Duduk di Brazil, Argentina lain arah. Tapi mesti menuju ke satu tempat yang sama. Masalah apa? Kalau tak kena akal, mereka apa? Kita nak jawab persoalan-persoalan orang ke Islam tanya ni.
tolak dari sini, sebaik-baik berakhir zaman perkembangan awal Islam yang menyaksikan keimanan masih tidak diresapi oleh unsur bantahan al-jadal, dan umat Islam berada dalam suasana yang harmoni. Bermulalah pengkajian dan pembahasan yang lebih mendalam, menghimpunkan perkara-perkara yang serupa dan yang berbeza, al-ashbah wal nazair, serta menunjukkan aspek-aspek perbezaan dan persamaan, al-buruq wal muwafaqat. Jadi bila dah berkembang ilmu tauhid ni, dia jadi macam tu dah tu. Dikaji. Lepas tu kalau belajar, kita belajar tauhid ni, dia pengajian akidah dan pemikiran Islam dia berkait. Dia berkait. Akidah dia akan ada adalah sesuatu yang perlu difikirkan. Dan apa yang kita fikirkan itu kita bentuk jadi satu pemikiran. Supaya orang boleh fikir, orang bukan sambil fikir, oh nampak mereka nampaklah Islam itu agama yang benar. Soal mereka nak menurut Islam atau tidak, itu soal kedua. Itu soal hidayah dari Allah SWT. Tapi pemikiran tu. Kenapa ada umat Islam yang mengandung yang pemikiran Islam? Sebab apa? Sebab dia punya apa nama ni? Akidah goyah. Dia pemikiran dia Islam. Sikit-sikit salah Allah, sikit-sikit salah Allah. Jelas kata tak payahlah kita bertuhan Allah ni buat apa, Allah bagi kita susah. Contoh, dia lupa yang sebenarnya Allah Ta'ala bagi kesusahan itu nak uji dia, nak uji kita ni. Tengok kita ni macam mana, macam kesakitan tadi dalam khutbah kan, pengurusan kewangan tadi. Tapi baca walanabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kalau uji manusia dengan apa? Bisyai'in minal khawf, rasa takut, ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, rasa kurang wang, kurang duit, wal anfus, rasa kurang jiwa, jiwa tak stabil, tertekan, stres, wat thamarat, kurang makanan. Wabak inilah ujian dari manusia, ujian Allah SWT untuk kita. Tengok kita okey tak? Ini nombor ni kita ada apa? Macam si barang geng-geng. Ada tak kau cakap tu? Jom kita pakai baju kita tumbuh seorang-seorang. Pergi jumpa dengan mamak kita tumbuh seorang-seorang ni. Bagi dia rasa pasal dia lah jadi masalah sekarang. Merebak-rebak. Sampai di Kedah tu ada kawasan yang kita tak boleh masuk sekarang. Tak boleh masuk, zon merah. Orang situ nak keluar tak boleh, kita nak pergi situ pun tak boleh. Macam masa mula-mula PKP tu. Pasal dia tu lah. Tapi kalau kita ada akidah yang betul, akidah yang kuat, yang kokoh, kita tidak menyalahkan sesiapa. Ini semua adalah takdir Allah SWT. Ada sebab. Dan pengajaran yang kita kena ambil, bahawasanya apabila kita diarahkan quarantine, jangan melanggar arahan quarantine. Untuk elok-elok ke rumah. Nak pergi hotel, bayarlah. Takkan semua free. Duduk di rumah dulu, jangan keluar. Ini pakai gelang quarantine tu, duduk kedai makan, pergi shopping, beli barang. Kena lah. Macam-macam kita kat Meru. Tak pasal lah kedai lebu. Tapi kita tak payahlah, kita tak tidak termasuk orang yang quarantine. Yang quarantine tu, yang pakai gelang pin tu, tak tahu ni arah ke quarantine, ikut. Sami'na wa ta'na, jangan pandai-pandai. Untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sekarang dah terbabit. Habis. Macam kisah di Manjung. Semua orang yang ada dalam kisah, semua orang tu kena cek. Berapa ramai tu? Kalau 3,000 orang kena cek di hospital, tengok ada ke tak tengok. Dan hospital berhak memberi arahan. Kamu ni dah cek, kamu kena quarantine. Pakai gelang. 3,000 orang kena pakai gelang ni. Punca dia satu, tapi itu yang kita lakukan. Tapi kalau kita ada akidah yang benar, kita tidak menyalahkan siapa. Dan kita tak jadi.
yang berkenaan kenalah pikul tanggungjawab. Jangan menyalahkan orang lain. Dia lah. Pikul tanggungjawab. Kita kena jaga diri kita. Itu dia tuan. Hal ini telah mencetuskan perbezaan daripada pelbagai sudut pandangan dan seterusnya menyebabkan persisian pendapat dan mazhab, khususnya mazhab fiqh sebenarnya. Mazhab akidah pun ada dalam Sunnah Jamaah pun ada perbezaan Asy'ariyah dengan Maturidiyah, ada beza. Tapi beza itu itulah kategori kerana mungkin perkara-perkara cabang sahaja. Kalau kita berbeza di segi perkara yang asas, itu semua mengaku Allah SWT ni Allah berwujud bila makan dan wujud tidak bertepat. Dia tidak ada arah. Ada orang ikan Allah kata kan, ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak akan sama dengan makhluknya segala yang lainnya. Kan itu tidak tegak sebagai kepercayaan asas. Wallahu a'lam. Sampai ke situ. Kemudian insya-Allah pada bulan kita datang kita akan sambung perkara 2.1.3, perbezaan pendapat dalam hal agama yang berkaitan dengan masalah siasat. Asalnya siasat pasal politik, tapi dia jadi sampai melebar kepada masalah akidah. Contohnya Syiah, Khawarij. Inilah dia. Asalnya siasat, dia melebar jadi masalah akidah. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara ini dengan satu persatunya pada kuliah kita yang akan datang pada bulan September nanti, iaitu pada 11 September 2020. 11 September 2020 kita akan bertemu dan membincangkan surat 91 dan surat 1.1.3, perbezaan pendapat dalam hal agama yang berkaitan dengan masalah siasat. Kita tetapkan, dan dalam kesempatan ini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan kepada Puan Sulaiman menyebut tahun 2022 Hijriah, insya-Allah pada hari Khamis minggu hadapan. Pada hari Khamis minggu hadapan insya-Allah, itu pada minggu hadapan 20 Ogos 2020. InsyaAllah akan bersama dengan 1 Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita ambillah pelajaran yang baik, yang positif dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Dan waktu yang baik dalam kuliah ini, kita sama-sama menjadikan sebagai panduan dari kehidupan kita. InsyaAllah bersama-sama dengan isteri suami dan anak-anak, bahawa kita, anak kita, adik-adik kita, mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini akan ada dalam dijauhkan daripada segala pergolakan, segala musibah, segala wabak politik yang berbahaya di COVID-19, dan kita akan bahagia di dunia sampai ke akhirat. Dan apa-apa yang disampaikan oleh kasar bahasa telah diberikan sebagai semua dari Allah SWT dan Nabi SAW dari Tuhan dan Tuhan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir kita menghadapi dengan sesuatu Allah SWT. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'inu wassalamu wassalamu ala asyrafil mursalin Allahumma Allahumma barik fi umurina ya ahad ya jabbar ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad Rabbana zidna ilman akbar bila kita sadar kita sadar alaika tawakkal alaika muslim rabbana la tuqina lana muslimana wa ala mubarakah bi syai'in min al-sabr assalam wa alhamdulillah minna wa billahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi